Assalamualaikum, anda sedang menonton Sekilas Fakta 7 Oktober 2021 bersama dengan saya Nusya Mama Amin. Ahli Parlimen Pontian Ahmad Mazlan hari ini mengumumkan telah menarik diri daripada pencalonan sebagai timbalan Speaker Dewan Rakyat. Katanya langkah itu diambil bagi menumpukan perhatian kepada tugasnya sebagai Setiausaha Agung UMNO. Seperti contoh semalam, ada banyak mesyuarat-mesyuarat yang saya kena hadiri. Pukul 2 ada mesyuarat, pukul 4 ada mesyuarat, pukul 6 ada mesyuarat, pukul 8 malam ada mesyuarat. Bagaimana saya ingin berada di dua tempat pada ketika persidangan Dewan Rakyat khasnya. Jadi itu menyebabkan saya kena pilih salah satu lah. Menurut Ahmad, perkara itu telah dibincangkan dengan pemimpin-pemimpin tertinggi UMNO serta Perdana Menteri Ismail Sabri Yaakob dan telah dimaklumkan kepada Speaker Dewan Rakyat. Dalam pada itu, Ahmad berkata, jawatan timbalan Speaker juga akan menghalangnya untuk ikut berbahas dalam Dewan Rakyat seperti yang menjadi kebiasaannya. SPRM akan mendapatkan maklumat lanjut daripada adun Sungai Udang Idris Harun berhubung dakwaan berlaku penyelewengan projek di Melaka. SPRM berkata pihaknya memandang serius dakwaan bekas Ketua Menteri itu mengenai pembolotan projek ekonomi dan penipuan terhadap Kerajaan Persekutuan berhubung royalti pasir di Melaka. Dalam satu kenyataan, Suruhanjaya Anti Rasuah itu meminta mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berhubung perkara itu supaya tampil mengemukakan bukti kepada SPRM. Tegas SPRM, kegagalan untuk melaporkan mana-mana salah laku di bawah Akta SPRM merupakan satu kesalahan yang boleh didakwa mengikut Seksyen 25 Akta SPRM 2009. Semalam dalam satu program bual bicara dengan stesen Astro Awani, Idris mendakwa terdapat pemimpin UMNO di Melaka membolot projek ekonomi dan menipu Kerajaan Persekutuan berkaitan royalti pasir. Menjelaskan tindakannya, kata Idris, dia tidak boleh lagi menyokong kerajaan yang diterajui BN bersama Gabungan Perikatan Nasional itu yang dilihatnya penuh dengan kemungkaran. Idris juga mempertahankan tindakannya menarik sokongan terhadap kerajaan negeri kerana mahu menyelamatkan UMNO daripada ditolak rakyat pada PRU akan datang. Sementara itu, PH Melaka tidak bercadang mengadakan pertemuan dengan Yang di-Pertuan Agong bagi membawa isu pembubaran DUN Melaka. Kenyataan pengerusi PH Melaka Adli Zahari itu bagi menafikan dakwaan adun Pengkalan Batu Nur Hizam Hassan Bakti bahawa 15 adun termasuk PH akan menghadap Agong. Dalam kenyataan ringkas di Facebook, Adli berkata sebaliknya fokus mereka adalah untuk membawa isu pembubaran DUN itu ke mahkamah bagi mempertikaikan proses dan fakta pembubaran. Nuriza merupakan salah seorang daripada 4 adun yang menarik semula sokongan kepada Ketua Menteri Melaka, Sulaiman Mat Ali sehingga menyebabkan beliau hilang majoriti. Semalam bekas adun DAP itu berkata mereka akan berangkat ke Istana Negara untuk menghadap Agong selepas permintaan mereka untuk bertemu YDP Melaka, Muhammad Ali Rostam tidak dilayan. Terdahulu adun Kota Laksamana Lau Chi Leong dari DAP membidas dakwaan Nur Hizam itu dan memintanya berhenti untuk mencemarkan nama baik Pakatan Harapan. Menteri Pengangkutan Wee Ka Siong sekali lagi menegaskan bahawa dia bersedia berdepan Ahli Parlimen Bagan Lim Guan Eng mengenai dasar pengecualian kabotase kerajaan. Menteri itu juga memberi jaminan bahawa satu tarikh dan masa yang sesuai akan diumumkan untuk perdebatan itu. Wee yang juga Presiden MCA turut membidas Setiausaha Agung DAP itu yang didakwanya telah 2 kali menolak pelawaannya untuk berdebat, antaranya mengenai isu skandal terung dasar laut Pulau Pinang. Wee dan Lim sebelum ini terlibat dalam pertikaian mengenai isu dasar kabotase negara pada 30 September lalu di Dewan Rakyat. Terdahulu Speaker Azhar Harun memaklumkan kepada Lim bahawa Wee bersedia berbahas dengannya selepas Kabinet memuktamadkan dasar kabotase negara. Yang Berhormat Menteri telah memberi feedback berikut ya. Beliau kata beliau sedia menanti dan tidak akan lari.
Yang Berhormat Menteri mengatakan bahawa setelah Kabinet memuktamadkan dasar kabotaj dalam bulan ini, maka beliau akan mengaturkan tarikh yang sesuai untuk membicara dan mengupas isu ini bersama Yang Berhormat Bagan di mana-mana saluran TV atau mana-mana rangkaian media di dalam bahasa kebangsaan. Shellfish, red meat, and beer. If you love indulging in these foods, you may end up with high uric acid level in your blood. These foods consist high level of purine, a substance that will eventually break down into uric acid and be excreted through our urine. It is recommended that the amount of dietary purines should be kept between 600 to 1,000 milligrams per day. Having too much uric acid in your blood can cause attacks of gout. It can also cause kidney stones and blockage in the kidney. The crystallization of the excessive uric acid in your blood can be eased by reducing purine-rich food to only 100 to 150 milligrams daily, maintaining a healthy lifestyle, and consuming urinary alkalinizer like Ural. It consists of sodium bicarbonate, citric acid, and sodium citrate that increases the urinary pH and solubility of uric acid to prevent crystallization. Best of all, it's lemon-flavored and sugar-free. Ural, effective urinary alkalinizer. Neutralize your uric acid problem now. Kita ke perkembangan yang berikutnya. Ketua Pembangkang Anwar Ibrahim hari ini telah mengemukakan rayuan agar Parlimen segera membahaskan pendedahan kertas Pandora. Ini selepas usulnya berhubung perkara itu sebelum ini ditolak oleh Yang di-Pertua Dewan Rakyat Azhar Harun. Sebelum ini, Ahli Parlimen Port Dickson itu pada 4 Oktober memberitahu dia mengusulkan supaya Dewan Rakyat membahaskan pendedahan kertas Pandora yang membabitkan fail kewangan sulit. Usul itu telah dibuat kepada Speaker Dewan Rakyat di bawah Peraturan Mesyuarat 18-1 Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat. Namun Azhar semalam menolak usul itu dan berkata perkara itu harus diteliti oleh Jawatan Kuasa Khas Pilihan Parlimen ataupun Suruhanjaya Siasatan Diraja. Untuk rekod kertas Pandora yang diperoleh International Consortium of Investigative Journalists mendedahkan rahsia kewangan 35 pemimpin dunia, lebih 330 ahli politik dan pegawai awam di 91 negara dan wilayah. Antara pemimpin Malaysia yang disenaraikan adalah bekas Menteri Kewangan Daim Zainuddin, Menteri Kewangan Tengku Zafrul Abdul Aziz, Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi dan Ahli Parlimen Selayang William Leong. Perikatan Nasional berpendirian tiada keperluan untuk mewujudkan satu lagi jawatan timbalan Speaker Dewan Rakyat buat masa ini. Pengerusinya Muhyiddin Yassin berkata gabungan itu juga tidak menyokong sebarang cadangan pindaan perlembagaan bagi mewujudkan jawatan tersebut. Menurut Muhyiddin, 2 jawatan timbalan Speaker sedia ada seperti yang termaktub dalam Perkara 57-1-B Perlembagaan Persekutuan adalah memadai bagi menjamin kelicinan mesyuarat Dewan Rakyat. Lagi pula katanya, Perkara 57-3 Perlembagaan Persekutuan membenarkan mana-mana ahli Dewan Rakyat mempengerusikan mesyuarat Dewan pada masa ketiadaan Speaker dan timbalan Speaker. Tambahnya, MOU antara Perdana Menteri dan Pakatan Harapan juga terhad kepada perkara-perkara yang telah dipersetujui bersama dan pindaan perlembagaan untuk jawatan Speaker ketiga bukan satu daripadanya. Sebelum ini, beberapa sumber PH dan BN memberitahu bahawa kerajaan sedang mengkaji untuk mewujudkan jawatan timbalan Speaker ketiga yang dikatakan akan dikhususkan kepada pembangkang. Ketika ini, hanya satu daripada jawatan timbalan Speaker terisi oleh Muhammad Rashid Hasnun, manakala satu lagi kosong selepas Azalina Osman Said meletak jawatan pada Ogos lalu. Baik, berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini.
Sekian sahaja daripada saya Nur Syah Mama Amin untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.